Amerika Syarikat telah memperluaskan serangan terhadap Iran dengan menyerang struktur bawah tanah yang berkaitan dengan peluru berpandu dan pertahanan pantai Iran di Selat Hormuz. Yang dipertaruhkan bukan hanya saling serang antara dua negara. Amerika berusaha membongkar rangkaian tersembunyi Iran yang dibina selama bertahun-tahun untuk mengancam kapal, melindungi gudang senjata, dan kekalkan keupayaan tindak balas. Walaupun di bawah pengeboman, sasaran yang paling penting tidak kelihatan di permukaan, yaitu terowong, gua tentera, gudang yang dilindungi, dan pusat arahan yang tertanam. Serangan ini melibatkan Amerika Syarikat dan sekutunya menentang struktur ketenteraan Iran, termasuk pengawal revolusi, pertahanan pantai, dan program peluru berpandu. Washington melancarkan kempen udara berterusan menggunakan pengebom B-2 BUM dan B-52 selain pesawat dan peralatan lain. Iran pula muncul sebagai pihak yang cuba mengekalkan tekanan ke atas trafik di Selat Hormuz dengan peluru berpandu anti kapal, periu api, drone, kapal laju, dan tindakan mengganggu pelayaran. Babak baru ini menjadi semakin sengit pada pertengahan Mac. Dengan tumpuan pada malam 17 Mac, apabila pesawat Amerika melancarkan satu lagi serangan bom anti-bunker seberat 5,000 paun terhadap kemudahan bawah tanah di pantai selatan Iran. Serangan ini adalah sebahagian daripada siri tindakan lebih besar yang bermula beberapa minggu sebelum ini dengan serangan ke atas kepimpinan tentera. Sistem pertahanan udara, stok peluru berpandu, kemudahan pengeluaran dan kawasan strategik yang berkaitan dengan tenaga serta logistik perang Iran. Di mana kedua-dua kawasan ini tunjukkan seriusnya krisis peluru berpandu. Navigasi. Pertama, kawasan pedalaman Iran mempunyai bunker, pusat arahan, kilang dan bandar peluru berpandu tersembunyi bawah tanah dan batu. Yang kedua ialah Selat Hormuz, laluan sempit di mana sebahagian penting minyak dunia bergerak melaluinya. Iran menempatkan sebahagian struktur ketenteraannya untuk mengancam kapal tangki minyak dan kapal dagang di laluan ini. Perang ini bukan hanya serantau, malah menjejaskan pasaran global, minyak, penghantaran, bahan api, dan kos sara hidup. Inilah cara Amerika Syarikat bertindak. Teks ini menekankan bom penembus bunker GBU-72 yang diperkenal sebagai senjata penembusan mendalam baharu. Menurut dokumen itu, bom-bom digunakan untuk menyerang terowong, gudang, dan posisi pelancaran yang dilindungi oleh lapisan tanah, konkrit, dan batu. Logiknya mudah. Bom tidak meletup ketika terkena sasaran, sebaliknya menembusi dan hanya meletup di titik kerosakan maksimum. Kesan bom itu adalah untuk memusnahkan ruang dari dalam, ruang yang dibina khusus untuk bertahan hidup. Mengapa Amerika Syarikat mula menyerang struktur seperti ini? Tujuan utama ialah memotong keupayaan Iran menyekat Selat Hormuz, mengurangkan risiko kapal, serta melemahkan jentera ketenteraan Iran di pangkalan paling dilindungi. Logikanya ialah, selagi terowong dan bunker ini terus beroperasi, Iran masih boleh menyimpan peluru berpandu, menyembunyikan pelancar, merancang serangan baru, dan mengekalkan ketakutan terhadap salah satu laluan maritim terpenting di dunia. Inti kempen ini bukan hanya memusnahkan sasaran kelihatan, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur tersembunyi yang menyokong ancaman. Kini, mesej di sebalik terowong, peluru berpandu dan pengebom jelas. Terdapat pertikaian yang lebih besar mengenai keupayaan kerajaan Iran untuk terus mengawal keadaan dalaman, sementara mereka kehilangan kekuatan ketenteraan dan ekonomi. Amerika Syarikat memutuskan menyerang bahagian paling dilindungi dalam struktur ketenteraan Iran. Sasaran utama adalah bank, bunker, terowong, dan pusat bawah tanah yang berkaitan dengan peluru berpandu. Dan ancaman di Selat Hormuz dilakukan dengan pengebom dan bom anti-bunker. Dan sebabnya adalah untuk mengekang keupayaan Iran mengancam perdagangan dunia, mengurangkan tekanan ke atas minyak, dan melemahkan rejim dari dalam.